Kau tak faham, pergi cari sendiri. Dia kena cari. Dia kata terang-terang dah. Campur saya pun ni faham sangat. Dia kata sikit-sikit je lah. Hanya bertiga pun tak pandai. Kalau nak tahu betul-betul, cari sendiri. Dia cakap makcik umur berapa kalau tak kisah saya tanya? 53. 53. Gigi tak ada lah. 53 makcik tua saya 3 tahun. Saya 50. 50. Gigi tak apa boleh pergi buat. Dia kalau gusi tak ada saya. Tapi tak apa, gigi tak ada tak apa boleh pergi buat. Makcik kira sebelum ni mengaji betul-betul kan. Kak pernah Kelantan kan? Kelantan. Terengganu kat mana cik? Losong. Ha? Losong. Kelosong. Ada ke nama Kelosong? Kat belah mana? Bukan losong, losong. Losong. Kata losong pokok tu. Kawasan dekat taman-taman Islam. Okey, tempat dia dengan apa tu Kuala Terengganu jauh. Ada mana ni? Tak jauh. Kalau saya pergi dulu ni. Ya, kalau kata kita nak pergi Pulau Kapas kan, kita ada nak kena naik kat JT tu. Di Marang. Marang. Jauh, Marang jauh. Marang ni tak jauh lah. Dalam 20 minit. Punya pantai. Terengganu ni siapa? Tunku Palu. Kelantan. Terengganu. Dia Terengganu kan. Dia lagi. Makcik kalau satu benda saya kata makcik buat tu saya makcik boleh buat tak? Nama apa? Syafiq. Makcik kalau saya kata makcik toseng tahu tak apa dia? Toseng makanan Tamil, makanan toseng tahu tak? Tahu tapi Boleh buat tak? Tak pandai buat. Kadang-kadang macam tu orang sebut satu benda tapi dia tak berai. Tak. Jadi kita kena benda tu surface je, toseng. Tapi kita kata buat daripada apa, macam mana masak dia apa semua tak tahu. Kalau dia main Terengganu makanan tradisional dia apa dah? Nasi dagang kan? Nasi dagang. Saya tahu. Saya dengar kata nasi dagang kalau makcik tahu buat? nasi dagang. Tahu lah. Betul tak? Saya tak tahu. So hari ni bila orang bercakap sesuatu, is that alright? Ni, we don't disturb you guys. And then bila orang bercakap sesuatu benda yang kita tahu, tapi setakat tahu daripada lafaz. Baik, saya tanya makcik, selama umur makcik ni mai dari Terengganu jauh ni. So saya tanya makcik, apa masalah sekarang? Apa yang tak kena, apa yang tak cukup, apa dia masalahnya? Makcik nak cari apa? Dah tanya. Makcik nak cari apa? Memandangkan selama ni Allah tu tak cukup lagi lah. Dah yang orang sebut Allah makcik. Tuhan makcik ni Allah kan. Tak cukup lagi setakat tu. Nama juga. Dia banyak nama. Asyik berani lah ni. Kira betul lah makcik kalau cakap ke tu. Setengah orang tak berani tembus. Kalau kita nak cakap kata Allah tu baru asma, baru nama. Orang tak berani nak cakap macam tu. Dia bilang makcik berani cakap macam tu. Saya orang panggil lepas. Orang kampung ni panggil Mek. Anak saya panggil siapa-apa. Tapi adakah orang kampung ni panggil Mek, wajah ni jadi lain? Adakah orang yang panggil lepas, wajah ni jadi lain? Adakah anak saya panggil papa, saya ni dah boleh?
perasaan, suasana, pengenalan. Kawan ni panggil aku lagu ni. Kalau panggil Mee tu kira orang dekat lah, orang kampung ke orang apa. Kalau panggil Lepat tu orang biasa-biasa lah. Kalau panggil Papa lagi dekat lah, anak. So saya tu macam saya lah. Nama tu banyak. Had satu ni yang tak ada nama ni, tak huruf, tak suara. Macam saya duduk ni, saya nak panggil dulu, nak tak huruf suara lah saya. Tak huruf, dia basah tu lah. So had ni kita nak kenal. Kalau Allah Ta'ala tu dia berserta, macam mana kita tak boleh kenal benda yang ada? Kalau saya kata ni makcik pakai ni, boleh kat betul tak? Ni hang makcik pakai ni. Maju. Tapi kalau saya kata yang makcik pakai ni pakaian, betul tak? Macam tu. Dia nak atok pakaian, tapi apa dia yang pakai? Tuhan banyak orang sebut Tuhan. Tapi Allah yang berserta, mana dia? Macam mana? Awal akhir zahir batin, dia lebih dekat daripada orang Amreh. Orang Lehang Khaf surah ayat 16. Macam mana? Itulah masalah makcik. Kadang-kadang saya pakai lagu ni, saya pakai selekeh lagu ni makcik. Bukan tak ada makcik, baju Levi's ada, baju mahal-mahal ni pun ada, sepasang 200 lebih pun ada. Tapi di sudut awal ni saya kenal macam ni. Sebab saya study balik ulama-ulama yang ada di Malaysia ni. Selepas kes saya kenal macam-macam, saya study balik ahli-ahli agama yang ada di Malaysia. Kita masih lagi meletak appearance, kita masih lagi meletak penzahiran. Kalau politics, dia kena pakai coat, dia kena smart, dia kena macam ni, dia kena nampak dia jam, steady, apa semua steady. Dia cakap tak betul pun betul lah. Tengok bergaya, segok orang. Kalau bab ketuhanan, bukan bab agama lain. Saya kalau yang pakai putih pada tandi ni, agama juga. Saya ni pakai macam Sami ni apa semua tu, agama juga. Di India ada yang duduk dalam kuil, ada yang duduk bawah pokok, ada yang tak duduk dalam kuil, tak duduk bawah pokok, ada yang duduk agama. Sebab bila dia tahu Tuhan itu berserta, dia nak cari yang di sebalik baju ni, yang di sebalik jubah ni siapa, yang di sebalik benang-benang. So bila saya terpaksa macam ni, sebab orang yang tak setuju tengok dia pun serabu. Sebab so dia telah tertapis, dan ilmu ini tak sia-sia. Kita tak kena nak ilmu. Pasal ilmu ni guna Allah dan Rasul kot. Nak bercakap dengan orang yang akhirnya menghentam kita balik, buat apa? Nak bercakap orang yang mengaji tapi tak faham, buat apa? So benda ni nak kena proses. Bila makcik masuk tengok saya tak peduli, saya macam ni, makcik tak peduli penzahiran saya lagu ni, makcik tak peduli. So maka satu pintu itu telah terlepas, iaitu pintu yang pertama. Pintu pertama tidak menghukum penzahiran orang. Sebab dalam surah Al-Kahfi ayat 110, jika kamu mengharap pertemuan dengan Tuhan kamu, maka hendaklah kamu mengamal amal soleh, yang mananya dengan tidak mempersekutu walau seorang pun. Pertemuan dengan Tuhan, tidak mempersekutu walau seorang pun. Hang Hambali kah, Maliki kah, Syafi'i kah, Hanafi kah, Asliulai, ikut suka hang. Sebab mereka tu beriman kat siapa pula? Mereka pun Allah dan Rasul. Tapi Awaluddin Ma'rifatullah, kenapa kita Awaluddin nak kena buat benda awal-awal agama ni? Dia ajak benda lain, mengenal benda yang tak sepatutnya. Kenapa tak dia ajak mengenal Allah? Pasal apa mak bila baby tu keluar ya, mak duk acan baby, alah sayang, nak pergi kenal lah. Lama-lama baby kenal suara tu, baby kenal rupa memek tu. Awak kalau saya main baby tu lari kayau menyeri, siapa? Bukan orang lain, manusia juga. Tapi tak kenal. Ada setengah member saya bermain anak, ni nama Zaid.
dia lari. Dia tengok saya takut. Zaid kata, alah mula-mula ya terang nak kenal. Nampak? Sebab memperkenal. Kenal tu penting. So kita ni kenal benda lain. Tak khusyuk ke, tak kisah. Buat sudah. Maka adalah agama. Pakailah bumi nampak ni semua. Maka adalah perihal agama. Nampaklah dia tu beragama. Tetapi mempertuhankan Tuhankah dia tu, atau dia mempertuhankan agama, iaitu konsep dan idea, undang-undang dan sistem. So mana Tuhannya? Itu makcik, sampai makcik umur ni, makcik main jumpa dari losong. Dari losong makcik main sini nak jumpa orang yang selekeh lagu ni. Tak sedih? Pasti ustaz-ustaz yang duk ada tu duk ajak benda yang sama. Kita macam ni tak ambil satu sen pun. Duit api kena lagi. Orang lumpur rekon pula cakap mak Yasam lah kena 10 bulan. Tapi makcik, sebab kita jumpa ilmu, kita jumpa hakikat ni, kita tahu Allah. Kita tak boleh tidak orang tak mau nak main. Macam makcik nak main, saya nak kata tak boleh makcik. Tapi tak boleh lah, sebab saya tahu benda ni memang istimewa. Tak boleh dibeli. Walau duit pun main satu kontainer pun. Seluas ibarat laut yang terbentang tu, terhidang permata, tak sama dengan ilmu. Sebab makcik mengenal adalah diri makcik yang satu, yang mananya bukan makcik punya. Kalau selain rumah ni makcik, tak ada kedai yang boleh buat jual beli. Makcik nak cari taman nak beli rumah, ini baru beli rumah. Rambut satu luruh pun itu je lah, tak boleh nak buat balik lah. Apatah lagi hayat ilmu kudrat iradat samak basur kalam. Semua tu sifat Allah SWT. Kita mengaji sebab 20 makcik mengaji muda-muda duduk dalam kitab tu lah, tak tahu nak takik ke mana. Pentajalian dia tu kita tak tahu. Ada setengah orang boleh hafal surah ayat dia boleh hafal, tapi tak tahu. Tak ada keyakinan tu. Baik hakul atau ainun, tak ada. Sebab kita tak diajar waktu kita muda. Kita balun buat semayang 5 waktu tu, tunggu terbalik sampai lebam dari tapi tak pernah khusyuk. Orang buat roti canai pun lebam tangan tu. Dia tanya tepung, tak ada masalah. So hari ni kita nak berjujur ilmu ni janganlah payah di Malaysia. Awak ilmu semak 20 ni jadi susah. Padahal dalam semayang ada, dalam kalimah ada. Itu tokok. Kesian tengok macam makcik-makcik ni main dari jauh. Saya ada tanya satu orang tu baru ni. Saya makan kat kedai buah pokok tepi laut. Saya ada 2-3 kes dalam kampung ni lah, kes baru lah. Satu itu adalah kedai sahabat saya depan ni, nama kedai Pak Yo. Poster saya ni, poster jual buku saya ni dekat lah kat kedai tu, tempat orang nak ambil, dekat dengan depan tu. Yang mana nak ambil buah, ambil gulai, depan tu ada poster ni. Mai satu pakcik ni kat rumah abang biru. Ni apa ni? Satu Pak Yo kata baik pergi kat dia lah, dia nak jual buku dia. Ni lama lihat apa dia ni? Dia kata, kaki masjid tak nak pijak, nak jual buku agama. Kawan saya baru dia sedang betapa umur yang macam tu boleh cakap lagu tu, betapa ruginya kalau orang umur 80 nak pergi ke 90 tak suruh cakap benda-benda tak jenis ni, tak suruh menghukum sesuka hati. Awak tu dah in the corner dah, dekat lalas lah, sisa-sisa lah hidup. Tapi itu dia jadi, pakai je bos korban. Jumpa saya pasal malam jegir saya tu. Baru saya tanya ayah, saya kata ada setengah orang tua pada umur saja, bukan tua pada ilmu.
So yang saya nak cerita ni, ada setengah orang ingat kalau hang masuk masjid, hang boleh dah tulis buku agama. Kalau hang masjid boleh tak nampak, hang tak boleh tulis buku agama. Ini macam ni punya pahaman ni sedih. Baru ni saya makan, tengok dia buat tu buku merata ni. Hang tak takut ke kalau SB mai kau kena tangkap ke apa? Dia tanya saya. Saya kata, abang, boleh saya tanya satu? Abang baca buku saya tak? Tak baca lah. Tapi dia dengar cerita lah orang ramai tak puas hati sebab hang pun orang kata mengaji tak betul. Ni yang menulis buku pula. Macam mana budak-budak muda nanti baca oleh faham macam mana. So ni adik saya balik. Dia pemain daripada Terengganu je. Jumpa you. Tu salah air ceria. Lepas tu sak bang goreng sikit pun lah. Aneh. So saya tanya, dia kata tak baca. Tu saya kata kat dia, makcik di Malaysia ni ada undang-undang. Dia kata kat dia, saya cakap dia betul lah. Saya kata, abang, di Malaysia ni ada undang-undang, tetapi kita kena tahu kalau kita salah. Orang yang salah kadang-kadang dia ambil peluang untuk bela, kadang-kadang dia menang walaupun dia salah. Dan saya ni tak ada apa yang saya nak bela makcik, dan tak ada apa saya nak takut pasal saya bukan buat salah. Kalau kita nak cerita sesuatu yang benar, kita tak perlu pembelaan. Kalau kita tahu kita berada di satu tempat yang benar, kita tak perlu takut. Kalau kita tahu kita ada benda nak bersembang, kita tak perlu bentar. Tetapi masalah hari ni, orang yang kita sembang tu dia faham lah. Orang yang main soal jawab kita tu, dia tahu ke apa sebenarnya sedang berlaku. Apa yang dia ni cari masalah dia buat apa ni dalam agama? Apa masalahnya? Tak ada ke jawab agama, ahli tinggi jakim ke apa, semua boleh settle sah masalah. Orang nak mengenal Tuhan. Sebab dalam Quran ada tulis, barang siapa dalam surah Al-Kahfi kata sesungguhnya ada kala mereka merasa mereka telah melakukan sebagai amalan, tapi amalan ni kau buat tak ada apa kalau mereka mendustakan dengan ayat pertemuan dengan Tuhannya, maka di akhirat kelak tiada pertimbangan. So kalau nak tahu kita betul tak betul di akhirat kelak kau di sini, sebab dia kata dia pada akhirat kelak tak ada pertimbangan. Bukan benda nak tanya boleh macam mana nak buat betul, tak betul buang je. Makcik okey lagi kak? Benda yang sepatutnya dilegalize, dibagi macam tu. Waalaikumsalam. Tetapi dia tengok macam ni orang muda pula ramai kan. So saya cakap kat abang tu, saya cakap kat abang yang saya makan, saya kata, abang, masalah dia waktu abang muda dulu, kenapa abang tak mengaji ilmu, mengaji sifat 20, mengaji mengenal Allah masa abang muda dulu, masa abang umur 20-an, umur belah 15, 16. Sekarang kata umur abang 70 lebih, 80 lebih. Abang nak protes kami yang muda-muda ni bercakap bab ilmu Allah, agama Allah. So salah siapa sekarang? Saya dah tua, tak pernah dengar benda lagu ni, tak pernah ni, tak tengok budak-budak muda rambut lagu ni, budak-budak muda lagu ni duk sembang. Macam mana? Dah abang tak mau cari masa muda. Salah sah. So macam dah ni umur
29 dah mula cari dah. Hamba yang esok umur 70. Bila orang main cakap, senyum je lah. Bagus sangat lah. Ni umur 80, Allah Ta'ala pun tak kenal. Diri sendiri pun tak kenal. Bila dikata hayya ala solah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bila tanya pasal apa cakap tu, dia panggil semayang. Awak kata awak tak berupaya. Marilah menuju kejayaan. Awak jawab awak tak berupaya. Lepas tu awak pergi buat, awak kutuk pula orang yang tak pergi. Quran tu makcik sangat istimewa dan sangat terang dan jelas bagi orang yang nak tengok. Kalau saya tak Quran ni makcik, nampak tak makcik tengok keleng tu, tak jelas lah Quran tu, tak ada penumpuan. Hari ni berapa ramai orang baca sedap lagu. Oh, ni saya lalu depan ni. Saya tak direct lah pasal ini kena umum lalu. Dia baca tabat yada billah bil waqt. Awak semayang, awak baca benda tu dan speaker keluar. Awak menceritakan celaka besar lah Abu Lahab punya tangan. Takkan nak cerita benda tu kat Allah Ta'ala dah semayang. Apa sebenarnya yang sedang kita lakukan? Makcik nak meninggal esok, nak mati esok, nak tua esok, kalau kata nak sakit esok, macam mana? Waalaikumsalam. Macam mana lupa bentuk keyakinan yang makcik nak bawa. Kalau kata badan dah letih, tak boleh rokok, tak boleh sujud, tak boleh buat apa kan, macam ada mimbu buat dia lupa. Dia tanya pakcik buat macam mana? Pakcik pejam mata kelip lagu ni, pakcik ingat pakcik berdiri tegak. Pakcik pejam mata, ingat pakcik tu tengah rokok lah konon-kononnya. Pakcik pejam mata, baca lah doa rokok tu. Lepas tu pakcik pejam mata, sujud, baca lah sujud ke boleh pula. Pejam mata tahiyat awal, sedangkan dia tengah baring. So saya tanya pakcik duk pejam celik itu perbuatan mata pakcik. Yang pakcik duk ingat tu pula adalah perbuatan pada rukun. So mananya yang ingat Allah tu? Nampak tak pakcik? Jangan buat main. This is benda ni tak boleh buat main. So di mana letaknya yang kata semayang ni hati Allah? Padahal yang awak ingat tu adalah rukun fi'li, takluk dia basar. Apa yang awak baca itu adalah rukun khawli, takluk dia sama. Yang qalbi itu mana dia? Takluk dia ilmu tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Itu macam mana? Kita tak ada proses pun. Hari ni tengok makcik, kita tak boleh buat apa. Kita pergi nak upah haji, upah ini. Buat upah semayang je. Awak buat satu benda, kena lengkap, kena khusyuk dan tawaduk. Macam mana awak nak lengkapkan perbuatan macam pergi ambil upah haji orang, sedangkan semayang awak tak khusyuk, sedangkan awak punya kalimah awak tak tauhid. Wajib tauhid kalimah la ilaha illallah. Apa ada pecahan Nabi isbat dalam kalimah? Semua ni nak kena tahu. Kalau tidak makcik, tung kosong lah katuk bunyi lekas dalam berapa. Maaf cakap makcik, saya kena macam-macam orang kata kat saya, tapi saya tak peduli, saya bohong. Kadang member kata aku baca komen apa, hangat hati lah gila ni, tapi baca apa. Tapi lah ni alhamdulillah ramai yang sokong pasal benda dah transparent, benda dah sebab bila orang nak tuduh sesat, nak tanya apa yang boleh tolong aku daripada tuduhan sesat tu tadi. Macam-macam makcik, kita nak cari yang benang, sebenarnya benang tu ada kat kita je makcik, mana ada orang lain. Hak benang bagi makcik ni dekat makcik je. Hak benak dan betul bagi saya tu dekat saya. Sebab dalam diri kita ni ada diri yang Allah sendiri berselawat ke atasnya. Dia makcik biasa berselawat, Allahumma salli ala sayyidina. Contohlah. Allah berselawat ke atas Muhammad kan. Apa dia kena guna makcik? Kalau kita proses, maka orang kata Din pergi beli roti canai 3 keping, Din pergi beli roti canai 3 keping. Hang dengar, apa kena guna? Aku bagi tahu Din pergi
jadi roti canai 3 rupi. Iyalah dia beli roti canai 3 rupi, tapi hang tu apa dia? Tak ada kena-kena lah. Kalau Allah sedang berselawat kata Muhammad, Allah berselawat kata Muhammad. Sekarang tak berselawat dah. Dia tak ada dah. Dan awak naik saksi atas Muhammad macam mana sedangkan awak tak pernah melihat keberadaan Muhammad. Dan awak tak ada masa Muhammad tu tengah ada. Kalau nak kira yang ibunya nama Aminah, anak dia nama Fatimah. Kalau nak kira hak tu, hak seorang lelaki dan seorang bapa. Tetapi kalau nak makcik nak tengok yang lagi sudut, ialah yang awal, akhir, zahir dan batin, surah Al-Hadid ayat 3. Kalau makcik nak persoal yang awal, mungkin makcik rasa makcik tak ada. Nak persoal, Waalaikumsalam, nak bersoal yang akhir, mungkin makcik tak ada. Bungkus dulu. Kita bersoal yang zahir dan batin. Itu sebabnya kita kena buka sifat Allah Ta'ala yang ada kat kita, zahir dan batin. Makcik buat mudah ni main makcik. Main nak cakap apa? Tak tahu orang tu dia sesat. Mana dia tak nak hati? Amal lima. Ha? Seremban. Ha? Seremban juga. Mari seremban makcik. Makcik mari terangkan dulu. Tak tahu orang tu dia sesat. Fikir balik lah makcik. Agak-agak lah. Berapa banyak masjid lalu tu, berapa banyak ceramah lintas tu, tapi dia pun nak cari apa? Dia pun nak cari hak dia. Bukan dia pun nak cari hak orang ramai nak. Dah penat dah dengar ceramah fiqh ni, ceramah apa. Betul ya benar tu. Jangan condemn. Usul fiqh tasawuf fardu ain tak boleh condemn. Tapi bila orang lain nak cari ilmu mengenai apa, kenapa orang tu susah? Yalah sebab kita ni dah tak faham sudah lah. Tak pedulilah jabatan bawah sekali pun. Dah tak mengaji benda tu. Saya sembang dengan Mufti Datuk Syekh Azmi. Saya sembang clear. Ishak Barum. Saya sembang clear masa kes saya tengah penat daripada Mufti tu. Saya nak sembang dengan apa lagi. Saya sembang dengan dunia menjadi kawan dia dengan saya. Hutang lah itu pipi je. Terembak dia main pipi yang RM5 tak ada apa ni. Nak melukis pun tak boleh. Dia tak nak hilang. Tak boleh nak konsentrate. Ni saya main nak minta RM5 dah. Dia bagi phone je. Sebab dia pun tahu ilmu ni ada. Tetapi dia pun berjabatan yang ramai tak faham. Saya kata saya mengaji ni bukan untuk bagi orang ramai faham. Saya mengaji ni kerana wajib kat atas diri saya untuk mengenal Tuhan saya. Anjing pun kenal Tuhan. Takkan kita tak boleh kenal Tuhan? Pelik kan? Sedih lah. Tapi seremban ni. Kutu lah nak merempit ikut pergi jalan dia pun main. Udah macam. Tak tahu bila dia pada faham ilmu ni, dia pada fakum dengan usul tasawuf makrifah. Dia pun pada fakum. Tu satu budak nak kata dia sesat. Takkan dia nak layan. Dia pun layan bodoh. Dan itu yang terjadi hari ni. Makcik dah berumur ni main sini. Sedangkan yang sembang, tengok. Bayang kalau mereka ni nak sembang dengan orang tua mereka yang tak faham jalan ni, macam mana? Orang tua mereka tahu kalau mereka main mengaji dari jauh, nak mengaji ilmu tasawuf dan mengenal Tuhan. Tak tahu balik kalau abang-abang mereka ni ada yang game gaduh orang tumbuk dah. Padahal hampa tak mengaji, hampa tak mau mengaji. Itu masalah hampa. Macam anak makcik. Dia kadang sembang ni kita semua taik fekoh tu dia kata kat saya. Dia rebel tu dia keras. Kadang saya seronok buat sembang dia pasal dia tegas, dia berani anak makcik. Masalah yang masuk dinding dia. Dia kata gitu. Ya Allah. Dia kata mau semayang semua ni. Itu jenis orang yang sayang tapi dia tak tahu nak terang. Dia cakap seketul begitu. Jangan ingat dia kurang ajar makcik. Dia sayang makcik tu. Sebab guru saya sendiri, Abu bin Darasa pernah cakap, saya ingat ni dalam tahun 87 atau 86 saya terkejut. 86 saya terkejut first time saya pergi. 86 saya
protes lah. Saya pergi duduk. Dalam bila dia bercakap dengan satu Pak Haji tu, saya duduk ada sebelah. Saya duduk perhati dia. Dia kata ada kalanya kita sembahyang ni dapat lantai dengan dinding je. Saya tersentak tu. Apa tu ni cakap macam ni? Sebab kita tak faham pecahan-pecahan sembahyang. Kita tak faham rukun-rukun dalam sembahyang. Kita tak faham takluk dan hukum dan rukun dan takluk dia. Kita tak faham. So kita marah kalau dengar orang cakap tu. Tapi rumah dia cakap pergi lagu mana apa. Kalau saya pergi jauh agama, saya tak ada lagu bahasa kita bersama ni sini. Tempat orang. Betul tak? Macam pak saya dulu kiaman ramai apa dia nak main siasat dia apa dulu. Dia suruh mak saya masak apa dulu, buka pintu dua-dua sebelah. Dia makan kami nak makan. Dia kata taklah hampa tetamu hebat. Hampa ni sebagai tetamu terhormat. Oi, hampa nak pembetul orang sesat kot. Mak kena masak lah, hidang makan baru dulu. Oi, orang nak pembetul orang sesat ni. Mana awak tu specialnya orang lah. Awak tu istimewa lah. Buka dulu pintu. Saya kata luar buka yang tak ajar lah orang istimewa nak main. Kita dituduh sesat, mereka main nak suat sesat nak membetulkan kita. Mana mereka istimewa? So kita lah kena tanya mereka, bukan mereka tanya kita. Macam tu ayah layan baru ayah sebab so ada tauliah takkan tu ha? Dia macam-macam teknologi ni. Sama je aku tengok. Aku punya apa? Rosak dah. Oh, ni jenis orang ada-ada macam ni. Tak ada apa-apa tu. Tak ada apa. Assalamualaikum Haji Abu Bakar daripada sahabat saya ni, Haji Abu Bakar daripada Kelang. Jadi macam tu makcik. Kadang-kadang member beritahu lepas aku balik aku kena pak mentua aku macam gendang. Kata kena macam tu. Tak lah dia tengok aku macam ni padahal aku lega dapat jalan ni, dapat aku kenal dia punya ada satu department dalam diri aku yang mengesahkan syahadah aku, yang beribadah walau sesaat tak berhenti. Dia dah faham semua ni. Nak pergi cerita dengan orang yang tu jenis orang kata buat sudahlah, tak buat esok macam mana. Kita persoalan yang kita buat ni betul tak betul. Lah ni makcik ambil saya pekerja makcik. Makcik lega dah ada pekerja. Betul tak? Boleh lah nak duduk ni apa nak baring-baring kasat kan. Tapi lega tak bila makcik main tempat kerja kan. Saya goreng karipat yang makcik ni semua hancur berkecai. Saya tak kerti karipat kedai makcik karipat. Saya tak kerti nak kapit karipat tu macam mana. Saya buah tu saya tok tak tekan tak apa dah. Saya ni berkocai habis karipat tu goreng ubi yang hangit semua. Tak boleh nak jual. Cukup ke bagi makcik setakat ada orang di kedai tu tapi tak tahu buat kerja. Dalam surah Al-Isra ayat 36, janganlah kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan terhadapnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan akan diambil kira, bukankah qauli fi qalbi. So ni saya buka luang cerita-cerita biasa ni, tak ada kena-mengena bab yang sagi adik saya nak sembang makcik ni, dia nak pecah sebab 20 saya apa semua itu. Ni saya sembang makcik. So benda dia macam tu lah juga. Kalau makcik dengan Allah SWT, contoh dia nak pergi semayang, qauli saya dengar makcik baca, Hindu pun ada bunyi dia semayang sebut
ada gaya pula tangan dia apa semua. Qauli dengan fi'li ada. Qalbi dia tu macam mana? Dia bayang muka Tok Kong tu satu je. Kita teringat TI, kita teringat satgi Toslet, terutama nak satgi Putu Mayung lalu tak ada nak. Dia tengah semayang ni nak beli Putu Mayung, kata Putu Mayung lalu. Ni lepas nak baca apa ni? Nak tu aku pendek. Kita boleh set up pula. So benda-benda macam ni berlaku dalam hidup, dalam sembahyang. Tetapi masalah dia, kita ni tak berani nak jujur. Saya ingat saya ni kalau dalam sekolah, saya semayang lah. Semua matematik saya dulu dalam semayang. Nampak? Bila saya dah buat balik kerja rumah tu. Tapi dalam semayang tu dia main. Tu saya kata. Saya bangga member kata ada kalanya iblis bantu je. Melingkup kita punya semayang dia. Bantu kot lain. Kita nak cari jawapan tak dapat, kata dalam semayang dapat. Tu orang kata loh bagusnya aku semayang, dalam semayang dapat jawapan. Padahal semayang dia suruh khusyuk dan tak betul. Kat sini kita dah terpesong. Siapa? Betul tak? Apa yang kita dapat? Dia ada tulis dalam Quran. Kalau dia tak tulis tak apa, saya tak soal. Saya makcik, mak saya menggali, pak saya Hindu. Saya bukan orang original Islam. Takkan saya di Islam kan nak ikut-ikut gitu kan, buat apa? Dia tengok pak saya, kan mana ada muka saya pun. Muka Melayu tu ya. Tengok adik-adik saya, muka Melayu tu ya. Saya macam terbakar ni. So ini benda dia macam tu. Bila kita tengok, bila kita kaji balik-balik alusi, ramai orang boleh cakap, ramai orang boleh bersembang, berbunga indah, menusuk kalbu, masuk kepala fikir tersedap. Lepas tu kalau kata zaman Kia mulai dulu kita muda-muda, ustaz tu dia buat sebek sikit, semua bukan menangis. So yang lain semua bukan menangis habis. Kia mulai masa ni kan. Tapi bertanya ustaz kenapa nak buat suara sebek-sebek ni, siapa? Nak pergi orang menangis. Menangis tu dia ingat kita insaf dah. Kita apa semua batu ke anak tu esok dia. 501 ke apa, mana zaman remaja tak secak lah. Semua benda macam ni kita dibawa ke arah macam tu macam tak dibawa, tak bawa kita ke arah berjujur dengan diri kita. They don't drive us on that side. No. Kadang-kadang puak-puak yang mengaji lah, mai jumpa saya bawa balik daripada Ustazah, saya alhamdulillah. Dia tunggu nak cakap. Saya kata apa makna la maujud? Dia tak tahu, dia faham. So ambil yang tu dulu, baru kita soal buat degree, buat apa ni apa semua. Ambil yang tu dulu, ambil la maujud tu apa dia? Macam mana kita nak praktis benda ni? Macam mana kita nak praktik ilmu, education yang sedikit ni? Kalau hayya ala solah, kita jawab la haula wala. Kalau kita nak semayang pun tiada yang wujud melainkan Allah. Hakikatlah hanya pada Allah. Macam mana? Kita proses benda ni. Tapi kalau awak nak cakap pasal law system, ni akta ni, kalau kahwin cerai ni, kalau nak bini lagu ni panggil nusyus, kalau ini panggil ni akta ni, tapi sembang orang lain lah. Faham? Ada benda tu tapi kita tak ngaji hak tu kat sini. Kita nak cari solat yang sebenar mak solat. Hei, habis orang duduk semayang ni tengah tak betul. Betul. Tapi apa masalah dia? Aku tak mampu. Takkan buat anak kuliah tak mampu merepek apa ni? Tak mampulah pasal aku tahu. Hang mampulah pasal aku tak tahu. Kalau balik waktu selalu tak nak takut apa kan? Dia lalu waktu selalu tak nak takut apa. Tak tahu nak pergi lagi. Sekali lagi member kata kemar kau nak aku bitang ulang tunggu surau besar ni keluar dia panggung nak balon aku dah. Kita nak lalu waktu lagi. Mula dia jadi haru dia nak lepas kawasan tu.
Tak mana weh, tak mana. Tu. Langkah cepat sikit apa semua. Bila orang dah letak sesuatu. Tetapi ni kita yang tak pernah khusyuk dan tak wadu dalam solat kita tak pernah ada pun bimbang dan takut kita ada ulang buat. Tapi kalau kata ada ulang kat situ, kita nak lalu kawasan tu kita takut dah. Tapi kalau kita tak khusyuk dan tawadu, kita buat berulang kali pun kita tak nak gentar. Apa jenis manusia kita ni? I mean that sensitivity tu tak ada. Tak ada. Kita akan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tak peduli. Jadi padahal kita tak kaji surah Al-Baqarah ayat 45. Sungguhnya solat itu sangat berat. Dan satu lagi ayat pula Al-Kahfi 88. Dia bagi benda yang mudah kita boleh cakap. Tidak lain melainkan yang tidak memberati, yang mudah. So nak tahu benda ni macam mana? Ada yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ada pula yang dikatakan manusia itu dijadikan dengan sehina-hina, dengan setitik air mani yang hina. Mana satu ni? So kena tahu lah, kena masuk lah. Kenapa dia kata istimewa? Kita ni dijadi daripada apa? Kalau mani nak proses jiwa di mani-mani kami nak pergi sampai bawah mana? Itu dia ilmu berbasar. Jadi kita nak mengaji sampai kita tahu yang sebenarnya diri ni siapa. Yang dikatakan zatus solah tu apa dia? Yang dikatakan yang sebenar-benar yang semayang tu siapa dia? Yang tak pernah lalai dengan Tuhan langsung. Ada Quran tu yang tak ada. Yang mengingati Tuhan sentiasa. Hai orang-orang beriman. Dalam satu surah tu, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, beruntunglah mereka yang khusyuk. Beruntunglah orang-orang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Siapa dia orang yang khusyuk dalam sembahyang? Ada tulis tapi siapa dia? Mana orang beriman? Mana arifin billah? Mana wali Allah? Yang kata bakal billah tu siapa dia? Mana dia? Yang kamil-mukamil ni siapa dia? Kita nak tahu benda ni. Tapi masalahnya di Malaysia ni kita duk mengaji. Macam saya mengaji yang Wahab tu 76 mengaji sifat 20 di masjid 76 77. Saya dengan Wahab ramai lah budak kampung. Tak faham. Tahu ada sifat 20. Tapi tahu duk atas mari. Dapat buku sifat 20 tu balik tak atas mari. Tak tahu nak letak, nak tahkik pergi ke mana tu. Nak pindahkan tu ke mana kita tak tahu. Hari ni bila lepas aku kata jumpa ayah PP umur 40 tu 86 dia buka suara 20 baru dia. Dia kata basar. Tak terengah. Tapi bila duduk depan dia basar. Dia kata ni basar ni biji mata, belum penglihatan lagi, belum yang melihat lagi. Baru kita sedar. Kita sedar ya Allah makcik. Baru saya sedar ya Allah, orang buta ada biji mata. Dan orang mati baru ada biji mata. Bayang. Faham tak cakap dulu? Semalam tu buka. Okey. Ni saya buka sikit lah cara dia ni lah. Tersedar. Samang dia pegang ni, cuping telinga saja. Cuping telinga ni makcik oi. Orang pekak pun duk ada. Orang mati pun duk ada cuping telinga. Tapi tak sembang bab pendengaran dan yang maha mendengar. Ability to hear, ability to see, ability to move, not yet. So hayat apa dia? Tubuh badan. Hang ngaji semalam lupa lah. Tubuh badan. Tubuh ada setting. Okey. Apa? Jangan simpan dalam apa? Hayat tubuh badan. Orang lumpuh pun ada. Orang mati pun ada.
pergerakan tentang hidup dan yang menghidupkan ni. Nampak tak? Tapi makcik, masa kita nak semayang nak kena pergi sampai ada wadah wadian. Kosok taruh takyin. Kalau kita tak tahu kedudukan ni, tauhid, tahqiq, tajali ni, macam mana kita nak semayang? Makcik agak ni, yang makcik duk kerak ni, sebab apa? Sebab ada apa? Lisan dengan Allah lah. Yang dia boleh bergerak ni. Okey. Contoh dia roh dengan agak-agak makcik orang lumpuh tak ada kan lisan Allah. Okey, contoh dia mata makcik ni boleh melihat. Sebab apa? Sebab makcik ada roh ataupun ada Allah. Orang buta pun ada biji mata. Ada orang buta celik elok tapi sebab kalau orang kata sebab mata dia tu sakit, mata dia tu ada lah masalah tu, apa kau dia punya ni apa, kalau makcik tidur apa ada kena-kena mata ni, mata pejam elok makin keluar lepat, makcik kena ligang dengan kaimau, tak tahulah makcik boleh lari betul punya laju. Kata betul ke makcik? Macam mana makcik tengok kaimau? Makcik tengok dalam mimpi dia tengok kaimau tu. Tu siapa tengok makcik dengan harimau pula? Yang memerhati mimpi tu siapa dia? Tu dia ada basar, basirun, kaunuhu basiran. Jadi dia dalam proses. Dia ada captain, dia pusing kemudi pusing bahtera. Director, arah pelakon, maka audience terikutlah dengan pelakon tu. Kalau pelakon sedih, kalau dia pandai, audience dah jadi satu. Audience pun, penonton pun menangis. Ni adik saya bagi dia sembang dia lah. Pada kamar ni. Okey lah. Ada apa nak kena sambung menulis? Ha? Tak apalah makcik main jauh kalau ada urusan sini nak buat. Saya nak menulis. Buku saya yang My Name is Muhammad tu dah ni ditranslate dalam bahasa ni pun satu. Buku My Name is Muhammad tu di Malaysia saya tak berani nak kupas. Ni sangat. Sebab macam-macam orang saya kupas sebab 20 ringan-ringan ya. Lepas tu bila lah nak masuk ke England, nak masuk ke Amerika, England ni apa semua, saya terpaksa kupas lagi satu dapih. Saya pecah yang mana di Malaysia saya tak rasa okey pecah ni, takut orang melompat. Kita pecah bab nafsu lalu isfar. Bila main nafsu kamaliyah ni, apa dia? Mardiah ni macam mana? Jadi nak babit sifat 20 semua dalam ni. Jadi takut di sini baru lagi ilmu mengenal Allah ni. Macam Ustaz Wan Nizam mula cakap dalam masjid dah, orang pun mula terima, orang seronok pasal ada karakter lagu Ustaz-Ustaz Fekah pakai. Member kata hang pakai macam tu kalau orang terima abad. Tapi saya tak boleh pergi macam tu. Tapi alhamdulillah ada orang pergi channel tu lah. Ya. Ni raga-raga ni anak-anak hantu ni macam mana kita nak sembang? Ya, kadang mereka main masuk pakai baju Medan lah, pakai baju ni. Dia main channel pun ni. Budak-budak. So saya duk pecah bab tu. Sebab 20 ni nak masuk, pecah bab ni, nak letak macam mana yang orang putih nampak senang. Sebab dia tak ada dah kalut dengan ni 5 waktu, tak ada kalut dah dengan benda-benda luang ni. Ni kita kalau mengaji ilmu ni, orang takkan sedar. Ilmu tasawuf ada punya amalan dia. Ilmu makrifah tu dia tak boleh nak amal. Tak ada amalan dia. Kerana dia telah memuji dengan sendirinya. Kalau kata makcik duduk lagu ni, makcik tak berjalan kan? Makcik tengah duduk. Okey? Setuju tak? Tapi ada tak makcik duduk, dia berjalan. Dak,
dah. Makcik berlari pun dia dah. Makcik tidur, makcik berak, makcik makan, ni apa-apalah. Dia tu dah. Apa dia? Nak kena tahu lah apa puji Daimun tu. Itulah puji dia Daimun di sini yang kita nak cari. Benda simple je. Dah betul je. Tapi nak pecah 25 tahun tak habis. Nak pecah kalimah. Nafas makcik yang masuk keluar. Makcik tidur pun dia tak. Itu memuji Tuhan. Khusyi'un nama dia. Solatul khusyi'un, iaitu solat yang tak putus-putus. Tali Allah. Nafas tali Allah. Degup jantung ni dalam perut ibu berjanin dia ada puji lah. Jadi kita nak tahu. Kalau makcik tak tahu pun, yang sebenarnya dia makcik tu duduk memuji Tuhan lah. Tu yang dia kata ada setengah orang tu walau dia baring pun lebih baik daripada 60 tahun orang semayang. Sebab dia dah dapat semayang. Tapi di Malaysia dia orang tak tahu Salatul Daimun, budak-budak tak usah dengar. Betul tak? Pasal Muhammad Dajjal 5 lah masa dengar. Tak usah dengar. Saya anak saya Aminah Azali tahu dah benda. Dia buat apa tu Azali? Yang tu Pak Ilun. Satu je ni. Aminah kata kita ada 2 Khusyi'un Daimun. Tu saya bawa lepas pergi buat. Dia kata tak nampak Tuhan pun tak ada. Azali masuk cari mata taman Allah dalam masjid. Dah kata rumah dia. Mula-mula dulu lah umur muda, umur 3 tahun 4 tahun saya bawa bagi mereka nampak. Mana dia? Apa dia ni? Baru saya pecah masuk bab kenal kat mereka. Ajak sifat 20. Cara seronok, cara lawak dengan mereka. Lepas tu tanya mata ni ambil mana, boleh beli ke? Jom kita pergi kedai, pergi cari apa? Pergi kedai nak beli, kita lagi pusing mata ambil 3-4 kali pusing. Aminah tanya, "Papa nak cari apa?" "Aku nak cari mata sebiji. Tak apa nak elok ni." "Hang gila ke apa?" Jadi kita. Tak ada kami tu. Kalau ada ni, hak siapa daripada siapa? Apa kita pecah. Bagi depa ada budak-budak biasalah. Baru kita masuk umur tu. Ini dah sampai 3 tahun 5 pun tak ngajak bab mengenal Allah. Lepas tu main umur kahwin, dah kahwin nak jaga mak mentua, nak jaga pak mentua, nak kena tunggu balik lagu biasa juga. Tak khusyuk pun tak apalah, pak mentua jaga lain. So, the thing is kita continue stupidity. Kita tak mampu nak berjujur kerana kita takut dengan orang. Islam minan nas, tak duduk dekat hablum minallah tu. So benda macam ni di Malaysia ni. Sepatutnya umur 4 tahun ajaklah. Tidak. Tentang diri tak muda. Umur 5 tahun ni pada mula korap lah, nak jadi Bruce Lee lah, nak jadi Brother Love lah, Azali. Malam-malam sama kita tengok dia nak jadi superhero. Tambah lah ada ni gadget ni. Lagi menjauh lah ilmu ni. Pasal dia lebih seronok dengan benda yang luar, yang duk main masuk dalam datang ni. Duk tengok. Itu lagi best pada mereka. Kita ajak anak kita lah betul. Saya bukan nak cakap saja abang lah. Seminggu 1 jam ya anak saya pegang benda ni. Main seminggu 1 jam je saya bagi. Tablet ni apa semua ni. Gadget. Jadi dia ada more dengan dia punya apa yang dia boleh buat. Banyak pokok ke, main lari bingkai rumah ke, korek tanah ke, tengok apa ada, apa saja dia nak buat. Pegang daun-daun ke, belek melukis ke apa semua. Daripada mereka duk tengok benda yang luar masuk dalam ni. Ramai satu orang kata biasalah Generation Z. Hang yang letak perspektif tu. Quran dari dulu sampai hari ni kot. Boleh mampu era generation lepas sekali pun. Somebody just come and say that it's normal for nowadays kid. You accept, go ahead lah. Kita benda ni itulah. Bila kita dah rasa beralih umur, mulalah macam kawan-kawan saya umur 50. Hang ni orang sangat muda kan dia. Dah kita buat siapa? Siapa ni? Mereka dah mula pakai ni main malam, pakai truk belangau, pakai
surau ke balik masjid ke duduk kedai kopi sembang-sembang ramai-ramai tu kita lalu orang motor dengan rambut ni beraya lah. Oi. Singgah Ustaz, singgah kena. Tapi kita nak bagi tahu waktu hangpa umur belah-belah lu, hangpa tak ngaji ilmu mengenal Allah, hangpa tak bawa ngaji tasawuf. Apa boleh bagi dengan hutan. So bila aku dah dapat, aku nak pakai ilmu mana aku suka. So benda macam tu ni. Hari ni benda macam tu. Orang kau ni mana mau main orang dia. Yang main tengok main orang Soremban, Terengganu. Saya takut orang kata sesat. Saya hampir orang lepas. Ha? Saya bukan nak. Ha. KL ni baru ramai semua. InsyaAllah. So dan pula makcik, bila yang di Malaysia ni pula yang guru gaduh guru ni gaduh guru ni anak murid ni. Oh dia ni mengaji dengan dia ni tak betul guru saya lagi betul kau ni tak betul, kau ni tak betul. Dia tanya kita kan mengaji ilmu nak buat terpoyak. Bukan kita nak mengaji ilmu buat pasembah. Bolehlah cakap pasembah ni sedap, pasembah ni tak sedap. Kita mengaji nak faham diri kita ni siapa. Bukan kata kalau yang tauliah, kalau yang diwasilah, wasilah lah betul lah. Tak salah. Tapi dalam Quran kata wajib bagi yang mengetahui. Surah 42 surah 2 ayat 42, surah Ali Imran ayat 71 dan 70-71. Kenapakah kamu menyembunyi kebenaran padahal kamu mengetahui? Nampak di Malaysia ni kita. Kalau kau ni Allah Ta'ala, kalau guru angkat kau ni boleh ngajar, kau lain tak boleh sembang dah. Pasal apa boleh tanya? Pasal dalam Quran tulis wajib bagi yang mengetahui. Guru saya mengetahui. Hang mengetahui tak mengaji dah mak? Tak mengerti. Saya nak abang kau ni ajak apa dia tak tahu ambil gelar. Berapa ajak dia belas-belas puluh-puluh tahun ajak dia masih lagi tak mengetahui. Mana ilmu apa yang dia ajak ni? Sampai dia nak sembang dengan orang lain tak boleh. Ini hak Allah SWT. Ini hak Allah SWT. Permudahkanlah Islam itu. Ini masalah dia penyakit hati. Surah 2 ayat 10. Penyakit hati banyak macam banyak. Kalau nak mengaji ilmu mengenal Allah ni sekalipun, dia buat jadi susah. Saya jumpa Pak Johor tu kan. Dia kata engkau ni buka tutup lah sama. Saya kata saya nak tanya ni. Yang saya buka ni ubudiyah ke rububiyah? Saya nak cakap Pak Maujud dari semata-mata. Apa dia masalah dia? Ada orang nak cerita pasal saya ke? Saya ni duk bongkar-bongkar. Mana saya dah bongkar? Saya cerita benda luar. Nampak di Malaysia ni. Guru saya kata, kayalah kalau orang ni nak rahsia, orang ni nak rahsia. Sampai bila orang nak ngaji? Dia pun tak faham benda-benda macam ni. Sebab makcik, bagi Allah Ta'ala itu tak ada rahsia. Tapi ilmu Allah Ta'ala itu ada ilmu. Rahsia Allah Ta'ala itu tetap rahsia Allah Ta'ala itu. Tapi Allah Ta'ala itu sendiri pada keberadaannya tak ada rahsia. Saya nak tanya makcik, makcik bolehkah berahsia dengan dia makcik? Makcik, kalau makcik nak kentut, makcik tahu. Awak makcik duduk herot. Duduk tahan ni. Dah. Makcik tahu lah macam saya. Kalau saya nak tipu makcik, sebelum saya nak tipu, saya dah tahu lah saya ni nak tipu. So mana rahsianya? Saya dengan diri saya ni mana rahsianya? Tak ada lah rahsia. Kalau nak mengenal Allah, kena mengenal diri. Bila mengenal diri, kenal Allah. Tak kalau mengenal Allah, binasalah diri makcik. Rahsia makcik saya tahu. Ni makcik, ramai orang tak faham benda ni. Dia pun main serengkap jarak. Dah mengenal, balik kepada tasawuf. Itu silap paling besar. Balik pada hakikat. Kita mengaji mengenai ni makcik. Bila dah mengenai, baliklah pada syariat. Iaitu penzahiran tubuh makcik. Iaitu kenyataan makcik. Makcik adalah makcik. Makcik kena terima makcik. Kalau kita feel ashamed dengan diri kita, macam mana kita nak feel passions? Kalau kita duk rasa diri kita tak best, macam mana kita nak kasih dengan diri kita? Bila kita tanya sebab apa kita suka diri kita, sebab kompetitif. Orang tu kata kita macam ni, kita merasa tak best.
bersukaria bila orang kata, orang puji kita. Dan kita tak akan bermuram durja jauh hati bila orang puji kita. Yang tu baru makan betul ya. Sebab yang ada kat kita ni tak ada lain dah amanah Allah SWT. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Itu sebab dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. So hari ni awak nak kalau jumpa satu orang boleh mengistimewakan awak lebih daripada segala-galanya untuk awak dengan diri awak tu, awak tak ada penghinaan, awak tak ada istilah kifarah. Kalau awak jatuh patah kaki, itu hanya jernih. Kalau awak tiba-tiba paralyzed kerat badan, itu hanyalah perjalanan. Janganlah mengaji tiba-tiba bila ada masalah hidup, oh ni kifarah. Apa kifarah pula? Allah nak beri kifarah ke hang, dah berjadi cerai-berai balik dah. Balik pada tasawuf balik. Balik pada hukum pencucian. Tak ada. Ini perjalanannya. Terpisah dengan anak, hilang ni, hilang ni. This is just journey. It's journey. Nothing else. Am I too loud or what? No, okay, it's alright. Okay. Kita nak balik England. Kita cakap lepas tidur tak boleh. Makcik siap soalan ni kan. Boleh sikit lah. Ha? Okay lah. Okay, tak apa lah. Siap soalan. Baik makcik tak apa. Saya adik saya ayah Hayun lah. Makcik layan lah.